Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan beliau, yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau. Gitu. Yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba. Jangan kita ada perasaan suka apabila nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada saudara kita hilang. Ajar perasaan lagu tu. Ramai orang kalau dia tengok saudara dia hilang nikmat, dia suka. Buai perangai lagu tu, buai sikap lagu tu. Ada orang kalau saing kita kaya, tiba-tiba jadi miskin, suka kita. Buai perasaan lagu tu. Buai perasaan. Maka apabila menyertai oleh benci engkau yang menyebabkan oleh agama dengan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebabkan dia oleh tabiat, nescaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Tetapi kalau kita suka hilang nikmat daripada saudara kita atas dasar agama, tak apa. Contohnya, seorang itu kalau kita tengok dia, kalau dia kaya, dia akan lalai, dia akan lupa Allah Ta'ala. Maka kita suka kalau dia jadi miskin. Bukan suka kerana dengki, bukan suka kerana iri hati dengan dia, tetapi untuk agama dia. Kalau dia miskin, orang ni akan ingat diri dia, akan sedar diri, maka dia jadi orang baik. Maka kita bercita-cita supaya ni hilang nikmat kekayaan daripada dia, bukan kerana rasa iri hati ke, tetapi kerana agama. Maka hak ni tidak berdosa, bukan masuk dalam kategori dengki. Kerana kita suka tu bukan atas dasar nafsu kita, tetapi atas dasar agama. Hak jadi dengkinya, kita suka nikmat orang lain hilang daripada dia atas jalan nafsu. Dia bijak, kita pun cita-cita dia jadi bodoh. Dia kaya, kita cita-cita dia jadi miskin. Atas dasar apa dia? Dak atas dasar saya tak puas hati saja lagu tu. Tu berdosa. Itulah dipanggil dengki. Maka kalau hati kita ada lagi perasaan lagu tu, belajar buat.
Biarlah kita siapa dia kita masih belajar, kau belajar dah buai sikit-sikit benda lagu tu. Kita tengok saing kita lebih bijak daripada kita tengok saing kita lebih semak daripada kita kau. Kita cita-cita biar dia aksiden pecah muka sekali. Baru muka supaya nyepak. Jangan cita-cita lagu tu. Atas dasar gapo awak peci nikmat yang ada pada saing. Saja nafsu. Ni tak boleh. Berdosa, hati telah melakukan maksiat dengan Allah, hati itu masih jahat lagi dipanggil. Manakala kalau kita suka nikmat tu hilang kerana agama. Misalnya orang ni kalau semak nampak punuh dia. Ni nak mengejah tino lah, tino keliling pinggir lah. Kita kata baik dia mau aksiden pecah muka lah. Baru tak jadi juru, jadi tasawuf. Tiba-tiba pergi sebeh ngati. Baik lagu tu pula. Maka kita cita-cita tu bukan atas dasar kerana nafsu. Tetapi kerana kebaikan dan tujuan agama. Maka tak ada dosa lagu tu. Tak apa. Tidak berdosa. Hati itu bukan buat maksiat. Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akal tabiat. Kerana tiada kuasa engkau atasnya pada kebanyakan kelakuan. Kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia melainkan mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Maka tabiat kita apabila kita tengok sesuatu tu rasa tak puas hati tu biasa standard ya. Tu tabiat manusia. Kebanyakan manusia kecuali orang yang hati bersih dah tidak melihat makhluk tu makhluk semata-mata tetapi kejadian Tuhan. Maka apabila seorang melihat makhluk itu kejadian Tuhan, maka dia tidak pernah merasa dengki dengan makhluk tu. Kerana makhluk tu Tuhan yang buat. Sekalipun comel lebih daripada dia, tetapi makhluk ni Tuhan yang buat. Maka saya rasa comelnya ciptaan Tuhan, indahnya kejadian Tuhan, tidak perlu didengki ke keindahan itu. Orang yang sentiasa melihat kejadian perbuatan Allah, maka tidak ada perasaan dengki. Tetapi manusia biasanya melihat sesuatu itu persaingan dengan dia, maka dia ada perasaan dengki. Maka benda-benda lagu tu tak boleh nak buat, tetapi ajarlah hati kita jangan rasa dengki. Jangan rasa dengki. Apa maksud dengki kita sebut dah. Bercita-cita supaya hilang nikmat itu daripada saudara kita. Tujuan kerana nafsu semata-mata. Bahkan mengetahui ia dengan yakin akan bahawasanya yang ampunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka atau ia isi surga. Maka kita yakin semua yang berlaku atas muka dunia ni hujung jatuh dia bagi perbuatan makhluk manusia sama ada syurga ataupun neraka. Dia kalau dia kaya, kalau dia baik dia masuk syurga. Dia kalau dia kaya, dia jahat dia masuk neraka. Kita kalau kita deki kita masuk neraka. Kita kalau kita tak deki, kita reda kita dapat syurga. Maka semua hujung jatuh dia syurga neraka. Tak sudut tengok di perbuatan orang, tengok di perbuatan kita. Syurga ko, neraka ko, itulah hujung jatuhnya. Tak sudut fikirlah orang lebih lagu ni dia ada ujian menurut dia. Orang kaya dia akan ditanya lebih banding dengan kita. Kita ada piti 100, Tuhan tanya bak 100 tu dia mau ambil mana, dia mau perhabis mana, mudah ya. 100 2 3 kali tanya habis soalan mengenai RM100 Malaysia tu. Kalau orang ada 15 juta, Tuhan tanya mari mana nak cukup 15 juta ni? Nak jawab dia lama kat lah soalan dia. Lepas tu dia mau ambil mana, dia mau buat gimana pitih ni? Belanja kepada gapo dia? Nak jawab kokah-kokah je kau. Maka kalau kita fikir lagu tu tak ada alasan untuk kita deki dengan manusia. Semua orang akan ditanya perbuatan dia. Kalau dia banyak nikmat, Tuhan tanya atas nikmat dia. Kalau dia tak ada nikmat, Tuhan tak tanya. Lagu tu lah. Jadi tak ada istilah nak berdeki kalau kita fikir lagu tu. Orang yang berdeki ni orang tak fikir benda lagu tu. Orang dok fikir persaingan, orang dok fikir macam-macam bab apa saya tak boleh. Dok tanya Tuhan bab apa. Satu soalan yang betul-betul kurang adab dengan Tuhan, tanya bab apa dengan Tuhan. Bab apa Tuhan buat lagu ni? Allah. Tanya soalan tegamu, awak tanya soalan dengan Tuhan lagu tu.
Maka jika ada ia isi api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia oleh nikmat tu. Kalau dia masuk neraka, oh tak sedut deki nikmat tu jadi ujian pula bagi dia. Jadi bala pula kepada dia. Harta dia, kekayaan dia, kuasa dia, pangkat dia jadi ujian, jadi bahaya untuk api neraka tu. Nak deki dengan benda lagu tu? Oh tak sih pula. Dan jika ada ia isi syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga. Kalau banding dengan kalau dia boleh masuk syurga, nak banding dengan syurga tu nikmat hak dia boleh lah ni, jauh bumi dengan langit. Deki hak syurga sudahlah, jangan deki hak duk harta dunia ni kata. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Tuhan. Kita ni hamba Tuhan, dia juga hamba Tuhan. Tak naik jadi Tuhan dia. Bisa setara mana hebat, setara mana khamak, setara mana wali, setara mana dia pun. Pangkat banyak setara mana, harta banyak setara mana, tak jadi Tuhan, tetap hamba. Maka tarah dia level sama level ya dengan kitanya. Sama level hamba Tuhan belaka. Kalau buat baik dapat pahala, kalau buat jahat dapat dosa. Orang kaya, orang miskin sama level saja. Orang semak, orang uduh, orang bijak, orang bodoh, tu ya level dia. Hamba Tuhan, buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Tu saja. Mu nak deki gapo dia hak kelebihan tu, tak ada membantu langsung pun, kadang-kadang jadi neraka je pula. Nah. Dan hak Allah Ta'ala itu kekasihnya, maka kasih ia akan mereka itu kerana mereka hamba bagi kekasihnya. Dan kasih ia bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya atas sekalian hambanya. Kalau mu tahu makhluk ini adalah hamba Allah, maka mu tahu mungkin kasih ke Tuhan, mungkin sayang ke Tuhan. Maka semua ciptaan Tuhan mu akan sayang lah. Muka ciptaan kekasihmu. Mu duk kata hamba tu sayang ke Tuhan. Asyik ilahi, asyik ke Tuhan. Hamba ni sayang kepada Allah, sayang ke Nabi Muhammad. Tiba-tiba mu tak sayang makhluk dia. Mu ni jodoh kau tidak? Kalau betul mu sayang ke Tuhan, mu rasa Tuhan tu kekasihmu, semua ciptaan kekasihmu tu mu sayang belaka. Jadi bapa mu deki ni satu masalah juga mu ni. Maka bab hati ni kena belajar. Kadang-kadang orang yang tak reti nak ejah hati dia. Lagu mana nak suruh jadi baik Kalau hati hamba telitah lagu ni, hamba nak jawab lagu mana. Sebab itulah kena belajar ilmu tasawuf. Ni kita belajar kitab tasawuf fardu ain ni. Penawar bagi hati ni fardu ain dalam ilmu tasawuf. Hak ni tasawuf yang kena buat, wajib kena buat, tinggal berdosa. Deki dengan orang ni, wajib kena tinggal. Haram kita buat deki dengan orang ni. Bukan kata sunat ya. Oh sunat ya tak deki ni. Maknanya kalau nak deki pun tak apa. Dah. Ni tasawuf fardu ain. Tasawuf hak tinggi lagi, tasawuf sunat. Macam kitab fiqh juga ada hak fardu ain, ada hak sunat. Ngaji tauhid ada hak fardu ain, ada hak sunat. Lah ni hak fardu ain pun tak lepas buat kita ni. Maka hak paling payah sekali ilmu nak lepas adalah ilmu tasawuf. Kerana apa? Kerana ilmu tasawuf ni kait dengan hati. Jarang orang dapat melepasi bab hati ni. Bab semayang mungkin dia boleh buat. Mungkin dia lepas. Sebab hak zahir saja. Hati ni payah. Dia cepat. Kalbu tu dipanggil kalbu. Hati dipanggil kalbu kerana litaqallubihi. Kerana dia sentiasa berbolak balik. Betal-mutal kat tu, betal jadi baik, betal jadi jahat. Maka orang duduk dalam pondok ke, orang duduk dalam zikir, orang duduk dalam tariqah ke, sentiasa hati dia betal baik, betal jahat, betal baik, betal jahat. Seminggu dah jadi baik, tak deki dengan orang, tak tahu hari ni mari settle lagu mana, nafsu mari lagu mana. Jadi deki hari ni pula. Deki sejak pun tak apalah, tapi ada lagi nafsu tu. Betal jadi baik, betal jadi jahat. Maka kena latih sentiasa hati tu dilatih oleh Allah. Dilatih sapalah hati tu jadi benar-benar bersih. Katanya ulama, ilmu ni lah mu kena ngaji siapa mati. Kerana jarang orang nak lepas bab fardu ain. Fardu ain dalam bab tasawuf. Kalau bab akidah, ramai orang ngaji saya lepas dah fardu ain dalam bab akidah. Dalam bab fiqh habis dah saya bab ibadat habis dah lah. Bab semaya, bab apa. Tapi bab hati ni Allahu Rabbi.
Saya payah nak lepas. Maka katanya ulama tasawuf, kata mengajilah tasawuf ni siapa mati. Habis kita ni baca pula. Dengar semacam nasihat. Biar hati kita ni kadang-kadang baik, kadang-kadang 4 tahun tu hamba tak marah kat orang. Hari ni jadi marah pula, masuk rumah mari pula. Maka hati ni kena mengaji semacam sehinggalah siapa mati bertemu dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang maksiat ni semakin halus, semakin tak nampak, semakin banyak hujah. Mula-mula buat maksiat hak kasar, nampak jelas maksiat. Kedua maksiat hak khilaf. Ketiga masalah hak halus lagi, ko halus. Maka nafsu tipu daya kita nak sapa kepada Tuhan ni sangatlah sukar. Semakin halus, kadang-kadang kita tak nampak kita duduk dalam maksiat. Kita rasa duduk dalam taat, apa ya Allah, aku dalam maksiat rupanya selama ni. Saya rasa saya betul dah, saya molek dah, saya bagus dah. Tiba-tiba perjalanan saya sesak rupanya. Maka sikit-sikit kena belajar sehinggalah kita sapa kepada Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, Sayyidina Khadijah apabila meninggal turun ayat ni. Ayat ni turun ketika Sayyidina Khadijah meninggal. Lagu mana turunnya? Memanggil ruh Sayyidina Khadijah. Allah Ta'ala mengiktiraf Sayyidina Khadijah nafsu dia tahap mana. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Allah Ta'ala akui ruh Sayyidina Khadijah tu nafsu dia tahap mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah jiwa yang tenang saat ni, wahai Siti Khadijah, dalam keadaan radiyatan mardiyah, nafsu radiyah, nafsu redha sebelaka ke Tuhan. Apa yang berlaku saya suka ya Allah ya Tuhanku, saya tak marah kepadamu, saya suka ya Allah. Apa saja berlaku kepada diri aku, kepada seluruh alam ini, aku redha padamu ya Allah. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan diredai. Bukan aku reda ke mu pula reda ke aku. Nafsu tahap diredai. Ada orang reda kepada Tuhan, tapi Tuhan belum tentu lagi reda kepada dia. Maka radiyatan mardiyah, balik dalam keadaan kita meredai Allah, Allah Ta'ala reda kepada kita. Nafsu tahap Tuhan suka berlaku kepada nafsu ni, nafsu lagu mana tak tahu. Nafsu tahap perikat khamak, semua yang ia buat Tuhan suka berlaku, tak tahu. Tu iktiraf daripada Allah Ta'ala. Radiyatan mardiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuk pula di dalam golongan hamba-Ku. Nafsu perikat kepak pula naik kepada nafsu udkhuli fi ibadi, nafsu hamba Tuhan. Supaya hamba tak ada keinginan nak jadi tuan ke gapo dia suruh dia. Wadkhuli fi ibadi. Ni martabat lepas pada nafsu mardiyah, nafsu ibadi. Wadkhuli jannati, akhir sekali nafsu jannah pula. Lepas pada mu jadi hamba aku, masuklah ke dalam syurga. Tengok banyak peringkat tu. Lepas pada radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah di dalam golongan hamba-Ku. Martabat hamba ni, nafsu martabat hamba lebih tinggi, mardiyah lagi. Patu lepas pada masuk dalam golongan hamba, wadkhuli jannati, masuklah kamu kepada syurga-Ku. Nafsu tahap orang syurga ni tak tahu bersih setara mana dah. Kita ammaro, nafsu ammaro. Tuan supaya untuk kenali dah pakai gaya gerung kecek, subhanallah. Hamba lah wali tahun ni. Tahun ni hamba sore jadi latih, orang lain tak lulus belaka. Hamba sore ya wali tahun ni. Tak ada apa. Kecek nafsu saja. Kecek orang beci dengar belaka. Kecek nafsu gapo dia tu email lagu mana? Email lagu mana lagu tu. Maka kena lagu tu. Tu wadkhuli, khitab muannah belaka dah kepada Sayyidina Khadijah. Wadkhuli jannati, masuklah kamu wahai perempuan. Apa dia Sayyidina Khadijah? Tengok setara tu.
dapat salah daripada Allah Ta'ala. Besok. Sayyidina Khadijah ni orang tino, kita orang jatuh tak ajin Allah Ta'ala kira salah kita. Ada? Ada kira salah. Kabar-kabar bang, ada orang pesan ni. Allah Ta'ala kira salah tu. Ada? Oh, jangan. Nabi Muhammad royak kepada Sayyidina Khadijah. Kata Allah Ta'ala kira salah. Jibril mari saat ni jumpa dengan hamba, royak kata Allah Ta'ala kira salah. Oh, lagu mana tak tahu. Oh, kalau kita tak tidur, duk suka sengih lagu tu, pakai gila dengan kita. So ayat tu ya dengar, pakai tak boleh nak tidur seminggu. Nak tidur duk teringat, oh Tuhan kira salah kat hamba. Oh gila sungguh. Nah, Tuhan kira salah ni bukan kata Perdana Menteri ni. Bukan kata Ronaldo DiCaprio ni. Atas kira salah kita ni Allah Ta'ala kira salah. Ai tak tahu. Ai gila kata-kata tu. Sebab tu sahabat-sahabat tu jadi gila sungguh. Siapa rela seluruh jiwa raga sebab lagu tu. Sayyidina Khadijah habis harta dia beri kepada Rasulullah. Gapo dia balasan dia? Allah Ta'ala kira salah. Oh, pakai tak boleh nak royak. Nah, sultan kalau royak kata agung lah ataupun ikutlah agung mari atas surat kata saya kira salah kat awak. Selamat hari jadi. Oh ya gitu contohnya. Gila kita. Oh, sultan agung gege kepak habis royak seluruh kampung. Sayyidina Khadijah Tuhan kira salah. Dia kata alaikas salam wa ala Jibrilus salam Allahus salam. Mula-mula tu cara jawab salah apabila Allah Ta'ala kira salah kepada Sayyidina Khadijah, tengok Sayyidina Khadijah jawab salah. Allahus salam, Tuhanlah selamatnya. Assalam sebenarnya adalah Allah. Allahus salam wa ala Jibrilus salam wa minkas salam. Untuk Jibril salah, untukmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah juga salah. Tu sebab tu kita kalau orang jawab kira salah kita jawab alaika wa alaihi salam. Ke atas kamu dan ke atas dia hok kirim tu juga salam. Sunat jawab lagu tu. Apa? Tiru cara Sayyidina Khadijah jawab salah daripada Tuhan. Lagu mana tak tahu orang. Habislah semua idola-idola, artis-artis, ustazah kita. Tak ada lah idola sahabat lagu ni lah kesempurnaan dia. Hak lain mungkin ada cacat celah dia. Mungkin ada kekurangan dia. Tetapi orang yang diberi salah oleh Tuhan tak sedap kecek. Pakai benar. Biarlah dia tidak dapat anugerah daripada dunia. Cukuplah kata Tuhan kira salah pakai jodoh selalu. Itu tafsir Mardiah. Kita ni masalah duk nafsu amarah ni. Hak ni paling payah sekali. Ni lagu mana pok kita ni. Pakai serbai kemah dah. Pakai jubah. Tak jadi juga. Nafsu kerah juga. Lagu mana? Sebab apa? Sebab zahir saja. Batin tak penuh. Jadi lagu mana? Bangun malam-malam. Bangun malam-malam ambil air semaya. Kalau tak air semaya pun tak apa. Duduk atas lembek mikir. Aku dengan Tuhan lagu mana elok ni? Aku ni ikhlas kau duk. Kehidupan aku lagu mana? Kau ada tujuan makhluk lagi. Aku ni duk pandai makhluk lagi kau. Aku duduk seronok dengan makhluk lagi. Rasa tak sedap lagi kau duk Allah Ta'ala ni. Rasa tak indah lagi kau Allah Ta'ala. Tak semaya pun kita duduk cokoh atas katil boleh-boleh duk peluk patah. Boleh-boleh peluk patah tu duk mikir ya Allah ya Tuhan aku sedapnya tidur. Bukan gitu. Duk mikir ya Allah ya Tuhan aku lagu mana dosa aku. Aku ni ya Allah ya Tuhan aku suka kat-Mu ya Allah. Tapi kadang-kadang aku dengar kata-Mu, kadang-kadang aku buat maksiat. Biarlah tak banyak tapi aku tak dengar kata juga. Orang lain buat banyak juga. Aku pun kadang-kadang nampak takut aku berat pada orang lain. Ambil kecil. Muhasabah diri. Mikir sebut astagfirullahalazim jarang-jarang biar ada masa kita dengan Tuhan. Walau seminit, walau 5 minit kita dalam sehari. Kadang-kadang kita dalam urusan agama, masya-Allah duduk pondok mengaji, baca wirid, baca azkar tapi tak duduk dengan Tuhan tu. Duduk baca saja. Baca balik uti mata tengok lenggok ke langit apa mutaligak supaya bobong baca wirid pagi-pagi lepas subuh Tapi ada masa dengan Tuhan. Tak ada dengan Tuhan masa tu. Lepas tu tujuan kita baca wirid adalah dengan Tuhan. Maka kita cari misalnya tak ada masa dengan Tuhan ketika semaya. Ketika berzikir, ketika wirid, ketika buat kebaikan. Biar ada masa dengan Tuhan ketika nak tidur. Misalnya kita nak tidur 5 minit. Kita pun mikir aku lagu mana. Tak payah royak korang. Tak payah royak korang. Kita sore saja duduk dengan Tuhan. Mikir kehidupan kita. Mikir gapo dia kita mengenai Tuhan. Lagu tu. Tu dia kata kalau mu rasa Tuhan tu kekasihmu, mu akan saya semua ciptaan kekasihmu. Apa faedah mu nak deki dengan dia pula? Mu kata dia
tu cipta kekasihmu. Kita kalau gawe kita buat masuk nasi goreng tak jadi pun. Gawe kita, hok kita saya tu tiba-tiba dia kata, awak. Awak kat mana ni? Dia tanya, awak saya goreng nasi goreng ni, mari ambil nasi. Kita pun ambil nasi goreng. Tak sedap sekepi abuk pun. Muka gawe kita goreng tu, Allah sedapnya makan. Oh, awak goreng masya-Allah kalah ceh. Semua ceh atas muka dunia hamba tak jumpa lagi. Sehebat masuk ke awak padahal dia goreng masih keperak, tak sedap. Tapi apa jadi sedap sebab kasih kita buat. Maka makhluk Tuhan ni mu kata Tuhan tu kekasihmu. Maka apa mu jadi mu nak marah, mu nak deki apa? Patut kalau mu tengok ciptaan Tuhan kau indah, kau mu rasa masya-Allah, Tuhan aku buat rasa Allah comelnya, kekasih aku buat. Patut lagu tu. Apa hatimu jadi karuk tahap tu pula menjadi nak deki? Karuklah kitanya. Maka berlatihlah hati kita supaya saya makhluk Tuhan. Dan kasih ia bahawa nyata. Apabila kita rasa saya, kita rasalah nak suruh nikmat tu zahir kekasih atas sekalian hambanya. Kekasih hamba berlaku buat ni makhluk ni. Comelnya lah nak deki apalah. Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Kikir ni kedekut maknanya. Kedekut ataupun bakhil. Jolo belakang ni kedekut. Bapa jadi kedekut kerana kasih akan dunia. Kerana saya daripada dunia. Kedekut ni orang miskin kedekut, orang kaya kedekut. Dia bukan sifat kepada harta dah. Harta tu bukan ada kedekut, tak dosa harta tu. Kadang-kadang orang miskin pun kedekut. Kadang-kadang orang kaya kedekut. Kadang-kadang orang miskin pemurah. Kadang-kadang orang kaya pemurah. Maka pemurah dan kedekut sifat hati. Sifat hati. Jadi tak ada alasan kita saya miskin nanti saya kaya, saya akan sedekah, saya jadi pemurah. Ngaruh apa? Kalulah kekayaan itu menyebabkan seorang jadi pemurah, maka semua orang kaya jadi pemurah berlaku. Tapi berapa banyak orang tak jadi pemurah pun apabila kaya. Yang penting hati kita tu rasa pemurah. Maka kalau hati kita kedekut berarti tasawuf setara mana bukan tasawuf lagi. Hati perikat apa? Amarah. Kenapa? Perikat amarah. Bukan wali, perikat kuali lagi. Boleh petih tu juga. Oh, susuk senyap-senyap. Boleh harta senyap ya. Kalau orang lain boleh harta. Oh, beli kereta baru pula. Dunia kuat teh. Kalau orang lain beli. Kalau dia beli senyap, tak kata apa dia. Saya niat kerana Allah. Oh, kalau dia kerana Allah lalu. Kalau orang lain kerana syaitan, kerana iblis lalu. Tengok orang ni lebih sikit. Oh, syaitan belakang. Rumah besar ni dia Tuhan tanya kat. Tu terawih ke dia. Rumah harga 4 juta. Senyap tak kata apa. Oh, saya ambil kerana Allah. Oh, kerana Allah lalu dia rumah. Orang lain kerana iblis lalu. Kerana syaitan. Oh, jalan belakang tu kedekut dia panggil. Maka katanya ulama dalam kitab-kitab tasawuf kata tak jadi wali orang kedekut. Sekali pun kita tengok dia masya-Allah jalan slow ya. Tasawuf kecek fano macam kecek fano. Tu kedekut pahit. Oh, bukan wali tu dah. Orang tu tipu-tipu saja jadi dipanggil. Maka hati tak juruh lagi hati yang kedekut. Patut apa masuk kedekut? Maknanya kalau pemurah ni bui belaka semua harta. Tak, bukan gitu. Bukan kata bui semua harta ambil harta tu. Oh, orang ni masya-Allah dia tasawuf ni dia benci kepada dunia. Kita tengok kereta dia apa dia katok dengan kayu ke apa dia masya-Allah tasawufnya. Tu bukan tasawuf tu gila. Menghancurkan harta tu jadi kau berdosa pula, bazir dah pula. Jadi kita duduk tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan di pertengahan. Tidak kedekut sangat, tidak pemurah sangat. Awak masuk pemurah sangat. Siapa bui, siapa tak bini nak win nafkah hari ni 10 riyal, bui belaka, siapa berdosa. Tu tak reti dah tu. Kena bui hak wajib. Kereta hak patut boleh guna buat mengajar, buat kebajikan, nak tolong orang, boleh sakit, orang nak beranak boleh tolongnya katok kereta. Tak tasawuf. Tak bubuh minyak. Acul lebuhlah kereta tu, tak tukar minyak selendar hitam. Oh, bab tasawuf. Tasawuf apa awak ni malah kedekut pahit, tak usah beli minyak khabar-khabar tasawuf. Nipu lagu ni. Banyak mana orang bernipu dengan cara lagu ni. Apa? Sebab dia tak belajar, tak faham hakikat sebenar maksud pemurah tu gapo. Apa maksud kedekut tu gapo.
Ketahui olehmu bahawasanya kikik itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan dia. Kedekut ni, kita rasa kedekut ni molek deh. Kita tak bagi makan seorang. Melu kaca bawah katil, tak siwi orang tengok kedekut baik. Sekut tak siwi kat orang bahasa kedekut. Tak tahulah kedekut. Masa ngaji dia kedekut tu. Soho dia. Kalau kawan ni tak suah, bahasa kaki kedekut. Kita ni jangan sapa orang label. Label kita tu kedekut. Tak ada apalah. Mampu lah kita. Mampu. Maka ada orang kata kedekut lah molek. Orang tak ambil harta kita sikit. Biar dia mau kata panggil kedekut. Tak apa. Yang penting harta kita tak ada orang cara. Kita ingat benda tu baik dia. Ni. Membinasakan dia. Kedekut tu sebenarnya menghancurkan dia. Membinasakan dia. Allah Ta'ala kata dalam Quran kata wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya barang siapa dipelihara akan dia akan kikir dirinya, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Orang yang tidak ada perasaan kedekut, maka orang itu yang berjaya. Orang yang kedekut berarti tidak berjaya. Sekalipun dia dapat mengumpulkan harta yang banyak, tetapi tak ada nilai di sisi Tuhan. Firman Allah Ta'ala kata wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Artinya dan jangan menyangka oleh mereka yang kekikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu daripada limpah kurnianya itu kebaikan bagi mereka. Jangan kita suka pemberian Tuhan kepada kita. Tuhan ayat dah aku jowi kat mu. Mu rasa mu pula lebih. Mu jangan sengka pemberian aku kepadamu lebih tu harta ko, kepintaran, kebijakan, pangkat, pengaruh, kuasa gapo tu. Mu jangan kedekut. Sebab semua tu aku beri. Apabila mu kedekut, mu rasa benda tu kebaikan, bahkan ia kejahatan bagi mereka. Benda ni akan jadi masalah. Harta ni akan ditanya, harta ni akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Tugas kita. Artinya jangan menyangka mereka akan bahawasanya kikir mereka itu kebaikan bagi mereka. Jangan nak suka benda tu baik. Bahkan kikir itu kejahatannya bagi mereka. Selagi akan dijadikan harta yang kikir mereka itu dengan dia kalung daripada api pada leher mereka pada hari kiamat. Harta katanya Allah Ta'ala aku beri kokmu. Aku je beri kokmu. Aku beri banyak kat mu tujuan supaya mu bagi kat orang lain. Mu tak bagi. Berarti mu khianat. Kerana apa? Kerana usaha mu aku beri. Mu boleh gerak tangan, mu boleh jual, mu boleh make, mu boleh gini. Ni semua daripada aku tolong. Maka harta ni hasil daripada aku tolong. Aku beri kat mu lebih ni supaya mu boleh tolong orang banyak berbanding dengan orang lain. Mu tak beri. Mu khianat lagu ni. Mu ingat lepas ni aku akan tukar pemberian aku saat ni harta ni jadi kalung, jadi rata dalam neraka. Apatah lagi orang yang kikir kedekut sehingga tak bayar zakat. 10 riyal bayar lagi. Piti ada 5,000 bayar lagi zakat. Cutera ada 4 bilion. Tahu berapa zakat? Ratus-ratus ribu. Siapa dia nak peri kat orang ratus-ratus ribu? Tak padan. Kau kedekut kita. Maka orang tak bayar zakat, harta dia hok beratus juta saat ni jadi ular. Ular duk belik tekuk dia, duduk patuk kepala dia kelekung, kelekung, kelekung. Kita kena patuk sekali pun ujung kaki, pas atas kepala bisa ular. Hok ni duk atas kepala kelekung, kelekung, kelekung duk dalam neraka lagu tu lah. Orang lain macam lagi dah azabnya. Orang tak bayar zakat duk kena pakoh dia di ular lagu tu. Sayutawaku nama bakhilu yaumal qiyamah. Kami akan belik segala harta dia. Kami rupa ke harta yang dia kedekut saat ni jadi supaulah dan patuk tekuk dia. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyakum wasyuhah wallahu a'lam. Ustaz percikan air takut dengan hujan. Kereta lalu laju, kena pada baju, boleh kodok buat semaya atau kena saling. Love you Ustaz. Gini, masalah mengecik air kau gapo dia tak wajib kerana air tu bukan najis.
Selagi mana tidak yakin air lopok air saat ni najis, maka kita mari jerit ngecik pak kita, maka boleh semaya, tak payah basuh, tak wajib basuh. Kecuali ada najis. Ngecik tu sekali dengan najis atas muka, tak mengaku lagi. Waktu najis memang kena basuh lah, tengok tak mengaku lagu tu. Apa hukum tak bayar rotek mutu? Kalau haram saya guna wak gi hijau, macam mana pula pendapat tu kira haram kodok? Tak ada kaitan nah. Kita hijau dengan tak bayar rotek. Tak bayar rotek ni kita ambil dah salah dari sudut kerajaan. Kalau kena samai jangan nak mahu kat orang lah. Dosa tu dok lagi sebab tak bayar rotek. Cuma kalau kena samai tu kesalahan dari sudut undang-undang. Kalau tak sewak masalah bayar rotek. Kalau tidak gak pandai-pandailah. Masalah pendapatan hijau kita guna mutu tak bayar rotek tu apa hukum? Halal, tak ada kaitan dengan pendapatan kita. Saya nak tahu boleh kodok wakaf Quran menggunakan nama orang yang dah meninggal. Mungkin maksud niat wakaf untuk orang meninggal. Gini. Misalnya Allah ni ada orang tu kita kata Allah. Orang nak buat kebaikan bagus tapi jahil ramai. Wakaf Quran atas nama orang mati mana boleh? Orang mati tak boleh dah buat perbuatan wakaf dia mati dah. Misalnya mak kita mati dah, kita nak wakaf atas nama dia tak boleh. Sebab betul lagu mana? Lainlah kalau dia wasiat. Kalau katanya mak dia apabila nak mati, semua anak-anak mak ke, siapa-siapa dia ke, mak izin berlaku nak buat kebaikan atas nama mak. Nak wakaf ke, nak buat umrah ke, nak buat gapo, baru sah. Kerana ibadat orang kan kena izin dia. Ni tak minta izin. Pas lagu mana? Kita wakaf. Cuma kita niat pahala itu kepada ayah kita, kepada mak kita. Tu tak apa. Tapi kalau nak wakaf atas nama dia tak boleh. Wakaf pahala, kongsi ke pahala, beri pahala tak apa. Buat perbuatan wakaf untuk si mayat tak boleh. Ustaz boleh kodok bagi tip untuk penuntut ilmu. Orang belajar apa sahaja ilmu, pertama niat kerana Allah. Kerana apa? Kerana ilmu itu benda kelebihan, benda mulia, Allah Ta'ala puji. Sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, kalau niat kerana Allah, maka Allah Ta'ala dapat pahala. Ikutlah kita belajar ilmu beki mutu. Kita niat kerana Allah. Apa kaitan beki mutu kerana Allah? Kita boleh tolong manusia. Perbuatan menolong manusia itu dikira kebaikan, kebajikan. Kita buat gapo dia, belajarlah ilmu gapo dia pun niat kerana Allah pertama supaya dapat pahala. Kedua, belajar bersungguh-sungguh. Kita belajar masuk, belajar sungguh. Belajar silat, belajar sungguh. Belajar ilmu kapal terbang, belajar sungguh. Belajar jadi doktor, belajar sungguh. Belajar ilmu kimia, fizik, bio, jadi saintis, jadi astronomi, jadi naik angkasa tu. Niat kerana Allah Ta'ala. Maka biar boleh pahala. Lepas tu ngaji sungguh. Lepas tu manfaatkan ilmu yang kita belajar saat ni untuk masyarakat. Untuk kebaikan bangsa kita. Melahirkan ramai saintis-saintis. Ambo dulu ni cita-cita ambo lah. Tapi tak berjaya. Moga ambo ni ngaji bodoh. Ambo dulu cita-cita nak buka pondok sains. Pondok ngaji agama, aling, wali belaka. Lepas tu bisa saing pula. Boleh rekod goni, boleh buat cipta lagu ni. Kalau buat anugerah Nobel, anugerah goni, cipta goni, fizik, bio, ngaji belaka. Cara nak buat gotu, cara nak buat goni. Agak ngaji tak lulus lah. Sebab tu tak jadi tu. Bolehlah jadilah. Apa penting boleh juga khidmat sikit-sikit. Tak apalah. Mana kalau hak lebih tu tak. Maka kelebihan belajar ni niat nak beri manfaat untuk masyarakat. Ikutlah bidang apa dia. Pandai masuk ke, pandai beki mutu, niat nak tolong beki mutu orang. Boleh pahala dah. Sekalipun tahu tak ada orang main minta tolong kita pun, boleh pahala dah sebab kita niat dah. Jadi 3 tu dah. Pertama niat kerana Allah, kedua ngaji sungguh, ketiga niat ilmu tu untuk manfaat masyarakat dan semua orang. Boleh bagi nasihat yang tegas untuk orang hok tayar bini dia di media sosial. Masalahnya ustaz hok tayar bini dia. Bukan orang awal saja, tapi set-set ustaz pun turut tayar juga. Jadi kami sebagai orang hok tak nikah lagi jadi teliu lah tengoknya. Ustazah dengan ustaz pakai purdah kita selera hok pakai purdah. Hok pakai seksi tamu tak minat. Amo minat hok pakai purdah gak menaling selalu jadi ketar kenalin lalu hok pakai purdah pula Allah. Kalau hok seksi kita setel belako je kat nak buat bini lagu ni. Moga set-set tak lebay ya minat hok pakai purdah.
Kalau hok bakal seksi jadi tak tentu dah hangpa tawak bini lagu ni. Cakap nak jadi mok anak ambo lagu ni. Hok bakal pudah lah, hok kecek tasawuf. Pinangku dengan bismillah ko. Aku ko ikatmu dengan kuwallahu ahad ko. Macam-macam lah. Cinta bertasbih 7 petala cinta. Allah, tak tahulah wali tak mana kecek lagu ni. Jadi minat lagu tu lah. Mungkin sesi agama dia ada selera dia. Duduk bersuik-suik lah. Apalah. Sekalipun menutup aurat. Lagu mana? Hukum dia tak boleh. Hamba wayak dah. Kita orang tak lebar. Kau gapo dia. Kau gapo ustaz. Kau bukan ustaz. Tak boleh. Tayar. Bini kita. Maka kalau orang jenis biasa. Dia tengok pemandangan orang biasa. Tengok orang duk berkapa minat Korea. Hang sesek minat Korea. Tu muka. Tak usah nak sebut malu. Supaya batai ketuh ya. Tapi duk minat Korea tok laki Korea lagu tu. Tok laki kau bini kau tok laki tukar jadi. Napa jatah pula hok tino pula jadi jatah. Tak tahu mana so nikah. Hok tino pula tai nikah, hok tino pakai ju jatah, hok jatah pakai ju tino pula. Nama. Jadi tok laki comel pada bini pula. Nama. Jadi masalah. Jadi sesek Korea minat Korea, sesek ustaz minat ustazah. Lagu tu lah. Maka tak boleh berlaku. Jangan dia buat suik-suik dengan podoh. Jangan dia buat gaya tasawuf. Tak tahulah. Pergi budak kecil. Macam ke ibu lah. Kau apa dia tak tahu. Tu kegila berlaku tu. Jangan buat tolong. Tak boleh berlaku. Sekalipun ustaz kau apa dia. Dia akan tanggung. Dosa pahala bini dia. Dia yang akan tanggung. Jangan buat alasan. Ustaz buat. Jangan buat alasan. Hukum hakim tu bukan di perbuatan manusia. Tapi di hukum hakim. Hukum dia lagu ni. Siapa dia apa buat, nak kata lagu mana. Jangan buat hujah ustaz tu buat. Kadang-kadang ustaz tu pun lipat juga. Moga dia pun setara mana sangat ngaji tahulah deh. Orang ngaji agama ni ada hok warung, ada hok tak warung, ada hok lipat, ada hok gapo. Apabila dah orang panggil dia ustaz lah. Tapi tengok supaya arti. Maka, kalau arti. Bini-bini kena jaga dah. Kalau betul kita nak jaga amanah Tuhan, jangan jaga bini kita. Kalau boleh, jangan letak di media sosial langsung pun. Tak suruh lah bini kita. Biar kita sorang suruh. Bini dia amat tak aja tengok. Dalam mimpi pun tak aja tengok. Memang bini dia sungguh-sungguh. Dalam mimpi pun tak benar. Orang mimpi bini dia pun tak boleh. Lagu tu. Sebab apa? Sebab katanya Sayyidina Fatimah, apabila Rasulullah tanya, wahai Fatimah, apakah yang paling disukai oleh muslimat kita? Orang tino minat ke apa? Mu ngaji ngayoh. Mu ilmu mu ni. Mu ngaji ngayoh. Jadi mu faham agama tu ke apa dia. Bagi seorang muslimah tu ke apa dia, paling suka sekali. Katanya Sayyidina Fatimah, orang benda yang paling disukai oleh muslimah yang sejati, ahli syurga ni, dia tidak melihat lelaki dan lelaki tidak melihat dia. Ni kita ustazah tak tahulah. Gelinyar pada orang biasa lagi. Ustazah pun gelinyar juga. Umur 50 dah ustazah tu. Gelinyar lagi. Allah, berat ustazah ni balik awal rasa. Kalau masuk tanding kalau awal. Memang balik awal. Jamak kosa mengikut email yang solat tamir. Pas lagu mana saya tak tahu email tu solat biasa. Adakah saya kena ulang? Gini. Semaya tu cuma tak boleh kosa. Kita kena semaya tamam juga. Kalau kita semaya jangan kosa tapi di belakang semaya tamam, kena semaya tamam juga. Saya seorang OKU. Dia tak ayak OKU ke apa dia ni? Orang kelainan upaya. Nama. Saya seorang OKU. Dia tak ayak OKU ke apa dia? Saya banyak menyusahkan suami saya. Sekarang suami saya nak lepaskan saya demi perempuan lain yang solehah. Ya akui juga perempuan itu solehah. Katanya saya akhlak tak baik. Kalau tu kita nak tanya dia, okey juga apa? Okey juga apa dia ni? Apa patut saya buat ustaz? Sekarang saya cuba pertahankan rumah tangga kami dan cuba berubah untuk suami. Tapi suami seolah tidak peduli ke saya, malah abaikan saya demi perempuan itu. Apa hukum saya tak bagi suami berhubung dengan perempuan itu? Adakah saya tidak berhak? Ya. Tidak berhak kerana suami berhak untuk berkahwin 2, berkahwin 3, berkahwin 4. Tak ada hak bagi suami isteri menahan. Kalau dia tahan pun perkahwin itu tetap sah dan tetap tidak berdosa. Perkahwinan yang kedua tidak berdosa.
Tak syarat kena minta izin daripada suami isteri yang pertama. Lagu tu. Tapi kalau perkahwinan tu tak cukup syarat, bukan dari sudut isteri, suami tu sendiri tak cukup syarat. Seperti tidak ada duit, nak nikah dua, pitih tak ada. Dah lah pitih pertama ni dia ambil pitih tak bini dah. Maka tu bukan syarat sebab minta izin atau tak minta izin, tapi dia tu tak cukup syarat sendiri. Suami tu sendiri tak cukup syarat. Suami tu jahat syarat dia, bukan syarat alik kita. Kita berhak ke tak menghalal? Tak ada hak. Maka kita okey juga apa dia ni? Kau okey you sifat masuk rumah, kau apa dia ni? Backing kau apa dia ni? Okey juga apa dia? Sebab dia kata saya nak berubah lah. Okey you lagu mana nak berubah? Kalau okey you nak berubah lagu mana? Misalnya dia ni buta misalnya, nak berubah ke mana? Menjadi celek. Lagu mana? Jadi apa dia maksud okey you tu, kita tanya okey you gapo ni soalan ni. Hukum you tunjuk jari tengah. Sebab lo ni benda tu sudah jadi trend di dalam media sosial. Budak sekolah rendah pun pandai dah akak jari tengah depan orang tua. Di banyak negara barat, meluruskan jari tengah dan menunjukkan ke atas dikenali ramai sebagai satu gerak yang lucuh lah dan biadab, dia panggil. Jari tengah juga merupakan simbol melepaskan marah. Apa hukum dia? Sebenarnya akak jari tengah ni tak dosa. Tak dosa, ikutlah. Nak akak tanya semaya ke? Nak akak tanya ceramah ke? Nak akak tanya berzikir ke? Tak dosa sebenarnya. Tetapi sekarang jadi lambai lah. Jadi lambai benda tak comel. Maka jadi kita pun malu. Misalnya kita duk ngira, kita pak terakak misalnya. Jadi malu. Apa tak tahu. Padahal kita tak ada niat ke apa dia. Kadang ada orang ngira lagu tu. Setengah tu orang pondok ngajar awak tangan lagu tu. Apa kita tak tahu. Benda tu aib sebenarnya tu. Maka benda tu jadi dosa kalau kita niat nak buat benda lagu tu, nak menunjukkan simbol-simbol yang tidak baik, maka berdosa. Tapi kita tak tahu. Misalnya ataupun sama-sama pun kita tak masukkan lagu tu. Lambai lagu tu, maka tak ada masalah apa. Ia bergantung kepada uruh orang. Tapi misalnya pun kita tak faham belaka. Buat gitu pun kita tak ada niat gapo-gapo, maka tak jadi berdosa. Jadi payah pula kita lo ni. Kita nak ngira payah. Ngira 1 2 3 pas nampak gini. Ustaz lagu mana ni tanya? Kita mana tahu dia. Jadi tak dosa lagu tu. Lainlah kalau niat maksud dia okey lagu tu baru dosa. Kita dah niat nak bagi hadiah pada seseorang tu secara berdepan. Hadiah pun beli lama dah. Tapi belum rezeki lagi nak jumpa orang tu. Adakah hadiah tu perlu dibahagi juga atau boleh dibatalkan niat ikut kita lah. Tu cerita-cerita saja nak beri hadiah. Beri hadiah kepada orang ni dapat pahala sunat beri hadiah, beri pemberian kau gapo dia. Ikutlah dapat pahala. Tapi kalau kita kata biarlah lama dah tak ada nak pergi jumpa dengan dia, saya ambil saya guna, tak apa, tak ada masalah. Tak jadi wajib, tak jadi nazar, tak gapo Saya nak tanya, mana mulia air Zamzam ke air yang keluar daripada jari-jari Nabi Muhammad dahulu? Dan masih ada lagi ke air itu? Maksud saya telaga ke? Air yang keluar daripada jari Nabi Muhammad? Tak ada dah. Itu hari itu sekali ya dari pinggir. Lepas tu tak ada dah, habis dah. Minum di sahabat habisnya, jelaknya kekoh dengan pinggir-pinggir kali masa tu. Jadi tak ada dah. Adanya air Zamzam. Paling afdal jari keluar daripada Nabi Muhammad. Sebab mana Nabi Muhammad makhluk paling afdal, benda keluar daripada dia juga afdal. Hal tu paling tinggi sekali. Nombor 2 barulah air Zamzam. Telaga tu tak ada lah. Telaga tu tak ada. Telaga air jari Nabi tak ada lah. Tetapi lo ni rasa ada lagi telaga Nabi Muhammad pernah luduh. Tahu habis kambuh dah, kau lagu mana tak tahulah. Jadi air liur ni daripada tubuh Nabi juga. Maka ada satu air telaga lama dah. Air tu kering, air tu tak banyak, bau busuk orang waktu hok sapuh gitulah. Maka Rasulullah kata, sudah kita nak air ni. Maka sahabat kata, ada telaga lagu ni Rasulullah, kita nak minum tak tergamuk bau busuk. Rasulullah pun ambil kara air telaga tu. Rasulullah minum, Rasulullah kuek, lepas pada minum sikit Rasulullah ludah. Koma air tu ludah, ambil air ni, cuah dari telaga tu. Cuah tu tukar selalu air tu jadi sewangi-wangi air, sesedap-sedap air tu jadi naik. Kalau Wahabi tak tahulah tengok lagu ni. So dia kata bid'ah. Nabi pun bid'ah juga. Ya tak boleh tengok benda pelik sikit, dia jadi Ultraman selalu. Dia jadi Doraemon selalu. Masalah juga Adakah wajib bengkok ke 10 jari kaki? Wajib perut jari kena kodok semua ketika semaya, ketika sujud, seputung pun tak apa dah. Jari kaki, seputung kita tekan ni. Ibu jari lah biasa kena dah. Gitu. Tu paling kurang.
Kalau coking belakang lagu ni tak sah hukumnya. Kena surit paling kurang. Hak moleknya tekan belakang, biar kena belakang 4 jari kalau boleh 5 jari. Tu afdalnya. Hari tu ustaz ajar. Bila sifat ma'ani bergabung dengan zat, maka akan lahirlah kaunuhu. Contohnya keadaan mendengar, keadaan melihat, keadaan tidak. Keadaan itu tidak wujud di luar tetapi sabit di dan wujud pada akal. Adakah makna keadaan itu sama dengan amru i'tibari mohon penjelasan? Ya. Cuma kita sebut dah amru i'tibari ni lebih kita nampak kepada makhluk. Maka kalau Tuhan kita panggil halun. Sama ya, hal ataupun syai'un subutiyah, benda subuti, benda hak sabit saja, sabit di akal, bukan sabit di kharij. Maka kita tak sebut amru i'tibari lah. Amru i'tibari biasa benda kait dengan makhluk seperti bulat, petak, duduk, segi. Itu amru i'tibari. Manakala ni sebuah Tuhan, benda yang ya saja, bukan ada dipanggil benda halun ataupun subutiyah. Hukum pergi solat Jumaat lewat hingga khatib baca khutbah, 2 hukum. Pertama, kalulah Jumaat tu 40 orang, mari lewat sore tak sah habis, tak dengar khutbah. Ya kena cukup 40 orang. Tapi sekarang maya Jumaat beratus orang dah. Maka mari lewat tu tentu dah, kaki sunat saja dah tu. Dia tak dengar pun tak apa. Dia tidur daripada awal pun tak apa. Sebab dah kita rasa lebih 40 orang dah dengar khutbah Jumaat. Tapi kalau tidur berlaku hari tu. Tok Bela, Tok Imam pun tidur juga. Kau je baca khutbah pun tidur juga. Lagu mana? Tak sah. Sekali pun 2,000 orang kita dengar, hanya tidur berlaku pun dia tak sah. Di rukun dia. Jadi 2. Pertama sah, kedua tak sah. Kalau ramai, hukum dia sah, orang lain tolong dengar dah kita. Kita pergi dengar baca khutbah maya saja pun tak apa dah. Yang penting, dia 1 rakaat semaya Jumaat. Tak ada hukumnya berdosa lah. Saya masuk pondok hari tu. Lepas tu orang kampung sumber duit kat saya. Lepas tu saya duduk 3 hari klik. Lipat petai hari dia. Duduk 3 hari. Bukan main mula-mula semelih lembu. Nak pergi pondok lah. Nak pergi kiamat. Nak pergi gapo. Kutik pitih belah-belah ribu. Nak pergi pondok ni. Pergi 3 hari nyo lipat. Lari. Bukan lari dengan cara terhormat. Dengan cara lari 400 kali 400. Lompat pagar. Pau, lompat. Maka duit tu lah macam mana ustaz? Tolong saya ustaz, saya takut amanah orang. Pitih tinggal berapa? Hari tu boleh 10,000. Lepas tu dia belanja 10 riyal ya. Lepas tu dia klik, nunggu 3 hari. Tak ada 10 riyal tu pun hamba kau tambah bah nak klik. No. Kalau dia tak guna juga 10,000 tu. Ambil 10,000 jangan setuh, cari siapa dia nak ngaji wik dia. Sebab amanah orang-orang wik kita untuk ngaji pondok, boleh kita pindah milik kepada orang hak layak dengan setarah dengan kita. Hak nak ngaji pondok juga. Hak tu lipat juga. 10 riyal ambil tu. Hamba dia ambil 10 riyal juga. Tak boleh ambil suruh korek. Kusuk kali habis pitingan gitu kan. Kaki lopak saja ambil nama. Jika kita masuk masjid ada majlis ilmu, elok kita semaya tahiyatul masjid ke duduk mengaji dengan ilmu. Afdalnya duduk dengan ilmu lah. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Ada riwayat kata 3 kali ganti semaya tahiyatul masjid. Nak semaya tahiyatul masjid boleh. Tanya orang ngajar, jangan mengganggu pelajaran, pergi semaya nusuk sikit. Ni orang duk tengah ngajar, dia semaya depan ni. Nak yak kata dia ni tasawuf ke masjid ke. Ni jahil tukir tak boleh. Boleh beri nasihat dan apa hukum anak muda yang bekerja kedai serba neka yang menjual minuman keras. Boleh ke tak? Boleh hukum dia. Sebab budak tu nak kerja bukan niat nak jual arak, dia kerja nak jual seku, jual cakedih. Cuma ada lah arak, dia tak aja jual. Hamba tak jual. Kalau arak hamba suruh orang lain, hamba jual sekedar sebenarnya kan. Jual selipar, jual nyapu, jual gapo. Ada arak dijual tapi saya tak ambil. Maka kerja dia hukum dia harus. Ya harus hukumnya. Tak dosa, tak dosa. Cuma ada perbuatan maksiat lah dalam tempat kerja dia ni. Tapi perbuatan maksiat kalau dia tak buat tak dosa. Dia tak pergi jual arak, tak gapo dia. Jual kondom apa dia? Kondom mungkin suami isteri kau nak guna, tak dosa lagi. Lah ni kita tengok arak jual kondom. Main-main satu packing dia. Minum arak jadi kaya, kondom buat sedia selalu. Kemah. Ni pelik sungguh kata. Kita pergi tempat orang ketar kenaling. Nak masuk nak beli Maggi ya. Tengok Allah. Moga larak dok main pula. Gapo dia ni? Dok main siuk-siuk. Main-main belu pula. Orang tak reti bahasa jenis darat ni kadang-kadang malu kat orang juga. Dok main cuik-cuik. Gapo dia perasa strawberry weh. Chewing gum baru pula makan. Mungkin tak lekat kalau telah tidak kau malu kat orang. Bagi sepeda Allah Rabbi telah. Malu. Jatuh sehar masa tu kalau.
Mana mudah reti benda-benda lagu tu. Nah, bagi moden belako manusia ni rekod belako. Kita tengok pemainnya, moga masa kecil tak ada nak beli mainnya habis juga. Tengok permainan baru tu juga, tengok belako deh. Mengarut belako. Jadi boleh jual lagu tu, bukan niat nak gitu. Gaji dia gaji halal. Boleh kau kita nak ngaji atau betul ke bila kita nak pergi ngaji, ada lalu kawasan kubur, orang mati dalam kubur tu dapat pengampunan. Dalam kitab sebut lagu tu. Apabila satu perkuburan dilalu oleh talabul ilm, orang nak mari ngaji. Misalnya kita daripada rumah nak mari ngaji, lalu dah 2-3 kawasan kubur. Maka semua orang hok kita lalu nak pergi ngaji tu, berkat kita nak pergi ngaji tu, kita niat ikhlas molek lah. Kalau hok ngarut, tak boleh gapo satu. Dia sendiri tak boleh, lagi-lagi lah orang lain. Maka orang hok lalu tu kubur tu diampun dosa. Ada kata 14 hari kau gitu. Tuhan akad azab, tak kena azab. Sebab tu setengah tok guru tanam kubur dia dalam pondok. Antaranya baba mix lagi, tok guru ajilah lubuk tapah. Tu semua tanam dalam pondok, tujuan ambil kelebihan fadilat. Apabila pelajar dia lalu 14 hari tak kena azab. Pas tiap-tiap hari duk mengaji. Oh, suka dia nya. Tu ada kelebihan dia, ada kelebihan. Hadis tu sahih atau tak sahih wallahu a'lam, cari pulaklah. Kalau orang bukan Islam cari ilmu mengenal Tuhan, adakah dia diberi ganjaran pahala? Ingat orang kafir kalau buat kebaikan tak boleh pahala lah. Tapi Tuhan akan beri dia hidup tentera, hidup aman. Sepatut dia dengan kekafiran dia Tuhan seksa dah, atas muka dunia lagi Tuhan seksa dah. Tetapi berapa banyak kita tengok orang kafir kerana dia rajin buat kebaikan, tolong orang, perangai baik, maka hidup dia bahagia. Hidup anak dia jadi kaya-kaya, dia panggil ong. Hidup dia ada ong, ada tua. Kalau kita simpan mah banyak-banyak, tak apa ke? Ada fitnah pasal mah ke kemudian hari. Tak tahulah. Cuma simpan mah banyak-banyaknya curi demo lah, gitu lah. Masa ada fitnah tak tahu ambo. Tak apalah nak simpan, cuma bandar bayar zakat. Kalau tak bayar zakat tak boleh lah. Allahu a'lam. Al-Fatihah.